What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dahsyat guys, spoiler One Piece chapter 1109, di mana kita akan melihat satu keadaan yang cukup tidak dijangkakan. Kerana kali ini nampaknya pihak World Government mula menguasai semula pertempuran yang sedang berlaku di Egghead Island. Yes, memang betul. Sebelum ni kita melihat Monkey D. Luffy telah menggenggam muka Saint Garcia Satan dan tubuh Admiral Kizaru secara serentak, dan itu menandakan yang Nika masih memegang perlawanan ini. Tapi di chapter ini, keadaan dan situasi tersebut telah diubah oleh Oda macam tu sahaja. Jadi nak tahu what happened in this chapter, so jom let's proceed with the content. Pertama, aku nak ucapkan terima kasih kepada Pupis kerana telah memposting spoiler ini di akaun Twitternya ataupun X, dan spoiler ini Pupis terima dari Redon. One Piece chapter 1109 ini kita akan ditunjukkan dengan new mini story di Wano Kuni, di mana kita akan melihat Onigashima tenggelam ke dalam lautan seperti kapal Titanic. Kemudian spoiler yang pertama, kita akan ditunjukkan Vegapunk yang telah pre-record mesejnya ke seluruh dunia. Vegapunk memberitahu setiap orang bahawa mereka mempunyai beberapa minit untuk menyediakan video Den Mushi mereka untuk melihat mesej tersebut. Ternyata respon dari Vegapunk tersebut diterima oleh orang ramai, di mana kita akan melihat banyak orang dari seluruh dunia bersiap sedia untuk melihat mesej itu, antaranya Morgan, Vivi ataupun Wapol. Ini gila guys. The truth of the world, iaitu kebenaran tentang dunia ini akan mula terungkap tidak lama lagi. Dan yang lebih menariknya di sini, ternyata Gorosei juga tahu akan keadaan itu, dan tentunya keadaan seperti ini akan membuatkan setiap Gorosei tak senang duduk. Yelah, sebelum ni pun, iaitu semasa Morgan nak sebarkan poster Luffy Gear 5 pun, Gorosei ni dah mula terketar-ketir dah kan. Tapi sekarang info ataupun maklumat yang bakal didedahkan bukan lagi berkenaan seseorang individu yang lain, tapi mungkin tentang kebusukan World Government, atau lebih tepatnya kebusukan setiap tindakan para Gorosei bakal terbongkar. Disebabkan keadaan seperti itu, setiap Gorosei mula tertanya-tanya dari mana mesej itu disiarkan. Jadi dari sini ternyata Gorosei pun masih belum tahu yang keadaan itu terjadi adalah disebabkan Vegapunk. Kemudian kita beralih ke situasi yang berlaku di Egghead Island, di mana Admiral Borsalino Kizaru telah menyerang balas semula terhadap Our Baka Sencho Monkey D. Luffy dalam pelbagai bentuk serangan, tetapi Luffy terlihat mampu mengelak setiap serangan tersebut. Tapi ternyata keadaan itu masih tidak memberi kesan yang teruk kepada Kizaru terutamanya. Kerana sebelum ini kita dah lihat Kizaru ini sampai mengeluarkan darah sewaktu digenggam oleh Luffy. Tapi ternyata keadaan itu masih tidak memberi kesan kepada Cikgu Shinchan ni. Dan setelah itu Luffy tertanya-tanya, kenapa Satan tidak menerima sebarang kecederaan setelah terkena setiap serangan yang diberikan oleh dia. Jadi dari sini kita dapat mengkonfirmkan satu lagi perkara, di mana kebolehan ataupun kemampuan regenerasi Saint Garcia Satan telah meningkat dengan secara drastik setelah dia bertukar ke form yang baharu. Lalu kita akan ditunjukkan Luffy yang masih tidak menyerah, di mana kita akan melihat our Joy Boy Nika yang mampu menghancurkan Saint Satan dan Admiral Kizaru seperti pancake dan membaling Satan dan Kizaru ke tempat yang lain. Dan nama untuk teknik Luffy itu adalah Gomu Gomu no Dawn Symbol. Namun walaupun begitu, setan Satan ini terlihat masih tidak menerima sebarang kecederaan dan kembali untuk menentang Monkey D. Luffy. Dan satu kejutan yang sungguh tidak dijangkakan telah berlaku di hujung chapter kali ini, di mana pada akhir chapter 1109 ini nampaknya Saint Garcia Satan telah memanggil, bahkan dia telah summon para Gorosei ke Egghead Island. Dan teknik summon yang digunakan Saint Satan sama seperti saat dia menggunakan Black Magic Circle untuk dia berpindah ke dataran Egghead. Dan tamat untuk spoiler One Piece chapter 1109 kali ini. Ini gila guys. Ternyata ramalan kita sebelum ini agak tepat, di mana kita meramalkan yang side di pihak World Government maupun Marine akan kembali mempunyai kelebihan. Dan yes, keadaan itu mula terlihat di chapter ini, di mana World Government mula menguasai pertempuran Egghead ini kembali.
Cuma jangkaan kita agak meleset lah. Kerana kita menjangkakan yang admiral lain berkemungkinan besar akan datang egghead seperti Admiral Fujitora ataupun Admiral Green Bull. Dan tak hanya itu, kita juga menjangkakan akan ada bantuan dari fleet Admiral Sakazuki Akainu. Kerana pertempuran ini kan melibatkan maruah dan kedaulatan untuk world government mahupun marine. Jadi tentunya perlu ada tindakan yang sepatutnya dari Akainu yang merupakan seorang fleet admiral. Dan yang terakhir, kita menjangkakan yang Rampage of Saturn mungkin akan tercetus, di mana Saturn akan benar-benar mengamuk dan mengubah keadaan di egghead ini. Ternyata semua jangkaan kita tidak tepat, cuma poin secara umumnya sahaja yang kena. Di mana bukan admiral yang datang, bukan fleet admiral yang datang, dan bukan Rampage of Saturn yang berlaku, tapi ternyata kita ditunjukkan dengan Saturn yang telah menggunakan summoning jutsu. Dipanggil Gorosei ke Egghead Island. Dan keadaan ini aku yakin tiada siapa pun yang meramalkannya. Kerana kita fikir yang mungkin kali ini hanya Saint Jegarsia Saturn yang bakal beraksi, tapi ternyata Oda tak simpan dah. Dia terus bawa Gorosei-Gorosei lain turut menyertai pertempuran ini. Kerana ini berlaku mungkin disebabkan Vegapunk yang cuba untuk sebarkan kebenaran yang tersembunyi di dunia ini. Dan kita boleh memastikan tujuan utama Gorosei-Gorosei yang lain itu datang ke Egghead bukanlah untuk kalahkan Nika tu sangat, tapi lebih kepada mencari Vegapunk dan hentikan dia sebelum dia sebarkan segala rahsia yang dia tahu berkenaan kebusukan world government ini. Dan keadaan ini nampaknya akan lebih teruk lah. Sebab bayangkanlah, seekor setan Saturn pun tak mampu dikalahkan, bahkan nak cederakan pun susah. Jadi apatah lagi dengan munculnya beberapa lagi ekor Gorosei. Ni memang tidak dapat kita bayangkan sedahsyat apakah war yang berlaku di Egghead ini. Dan jika memang benar setiap Gorosei sudah mula untuk menunjukkan kekuatan mereka dan mahu bertindak, jadi inilah masanya geng. Meeting kita mula tunjukkan pergerakan mereka. Dan sebut berkenaan dengan meeting, aku yakin di fikiran korang mesti akan terfikir tentang The Revolutionary Army. Yelah, sampai bila lagi Dragon kau nak tunggu di pejabat engkau tu? Sedangkan sekarang bukan lagi satu Gorosei, bahkan hampir setiap Gorosei dah mula tunjuk belang dorang masing-masing. Jadi harapnya Oda buatlah sesuatu dan tunjukkan sedikit progres terhadap Gorosei ini. Dan jika keadaan di Egghead ini berterusan berpihak kepada world government, jadi nampaknya nak tak nak Luffy dan krunya perlu melarikan diri dari Egghead Island dengan segera sebelum terlambat. Kerana tentunya Saturn ataupun Gorosei lain ini tidak mahu biarkan Luffy dan yang lain-lain lari macam itu saja. So, apa pendapat korang untuk spoiler kali ini? Dan berita kurang baiknya adalah minggu depan break. Jadi nampaknya kita kena tunggu seminggu lebih untuk terima spoiler chapter 1110 akan datang. Dan aku memang looking forward gila dan tak sabar nak melihat apakah lagi keadaan yang akan terus berlaku di Egghead Island. So, nantikan review chapter 1109 ini kerana aku akan cuba berikan yang terbaik untuk ceritakan full alur cerita chapter 1109 ini. InsyaAllah sekiranya semuanya berjalan lancar, chapter review ini akan rilis hari Jumaat ini. Jadi apa pendapat korang untuk spoiler 1109? So, setakat itu sahaja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Jadilah orang yang bermanfaat kalaupun cuma hanya sebatas niat. Kerana sesungguhnya Allah melihat kebaikan pada diri kita, maka Allah akan memberi kita kemudahan menuju jalan kebaikan. Seringkali kita mengatakan bahawa kita ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, namun orang yang sebenarnya mensabotaj keinginan, tekad dan kemahuan kita adalah diri kita sendiri. Kita punya azam, tapi kita tidak berusaha untuk sempurnakan azam kita. Kita punya impian, tapi masih leka dengan angan-angan dan berlengah dari mencaturkan pergerakan. Allah tidak zalim. Walaupun sering kita melihat orang yang tidak beriman dengannya masih memiliki kekayaan, kesihatan dan segala kemewahan, sebenarnya diri kita sendiri yang zalim, yang tidak meletakkan perintah Allah sebagai keutamaan. Sekiranya Allah mahu, Allah lebih dari mampu untuk memberikan kita lebih dari apa yang kita usahakan. My brother, never lost hope on yourself. Keep your head up and move forward. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi